Ada tak dalam fikiran korang sekarang ni nak menjual dekat Shopee tapi tak tahu cara nak mula? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izwan Manaf dan korang boleh panggil saya Cik Wan. Selamat datang ke channel YouTube saya. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada korang macam mana cara nak register sebagai seorang seller di Shopee dan beberapa setting di kedai Shopee anda. Okey, akan ada beberapa part dalam video saya. Jadi jangan lupa share video ni, like video ni, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak sign up ataupun nak register sebagai seller di Shopee. Okey, sebenarnya jika korang dah ada akaun Shopee, walaupun akaun Shopee tu tujuan untuk membeli saja, sebenarnya dalam masa yang sama korang sebenarnya dah boleh menjual sebab apa? Dengan akaun Shopee yang korang ada sekarang ni, sebenarnya korang dah boleh jadi seorang seller. Dia bukan separate account, dia bukan akaun yang berasingan. Dia akaun yang sama. Maknanya korang, akaun tu korang boleh membeli, dalam masa yang sama, akaun tu juga korang juga boleh menjual. Okey. Kalau dah ada akaun, korang just cuma perlu pergi ke bahagian seller center ni sahaja. Okey. Tapi dalam video ni saya nak tunjukkan juga cara nak register bagi mereka yang belum ada, belum ada akaun, belum ada akaun Shopee. Okey, pertama sekali apa yang korang perlu lakukan adalah korang masuk ke website shopee.com.my lah. Okey, shopee.com.my. Type shopee.com.my, kemudian korang akan nampak bahagian Shopee yang macam ni, yang colour orange ni. Kemudian dekat bahagian kanan, belah atas ni ada sign up dan login lah. Okey, korang just perlu klik di bahagian sign up. Okey, dekat sini korang kena masukkan phone number. Phone number ni, kalau korang dah ada akaun Shopee, tapi korang nak buat berasingan lah. Okey, korang nak buat berasingan, maknanya korang nak asingkan antara akaun Shopee personal dengan akaun Shopee untuk menjual. Okey, maknanya korang akan ada dua akaun lah. Korang kena masukkan phone number yang berbeza. Maknanya phone number tu belum lagi register apa-apa akaun Shopee lah. Okey, dekat sini saya tak akan masukkan phone number sebab kita juga boleh register melalui akaun Facebook, Google dan juga akaun Apple, kalau korang ada akaun Apple lah. Jadi saya, masa sekarang phone number saya dah penuh, dah banyak dah saya pakai untuk register akaun Shopee ni. Okey, jadi saya akan gunakan Google. Maknanya saya akan register akaun saya menggunakan akaun Gmail. Sebab akaun Gmail saya banyak, saya boleh boleh create banyak-banyak akaun Gmail. Jadi saya tak akan gunakan phone number dekat sini. Tapi kalau korang ada phone number, just masukkan phone number je. Okey, saya akan gunakan email. Jadi saya akan klik pada Google ni dan saya akan pilih akaun Gmail yang saya ada. Okey, saya akan pilih satu. Dan dia akan pergi automatik ke bahagian depan ni balik, tapi dalam masa yang sama dekat atas ni dia dah auto register kita punya username. Okey, nampak dekat sini tak? Username saya sekarang ni random dia letak random, nama random, maknanya dia letak kat sini. Tak boleh nak sebut lah dia punya username tu. Jadi apa yang korang perlu lakukan adalah korang pergi kat sini, klik dekat my account. Okey, my account ni. Ini kalau korang register dengan cara saya lah, dengan menggunakan akaun Gmail. Kemudian username korang boleh tukar dekat sini. Pastikan bila korang nak tukar username, korang cari betul-betul nama. Sebab username boleh tukar sekali saja. Boleh baca dekat bahagian sini ya. Username can only be changed once. Maknanya bila korang dah tukar username, lepas ni korang dah tak boleh tukar lagi. Jadi kena pilih betul-betul lah username tu. Jadi saya akan masukkan username saya dekat sini. Mungkin saya akan gunakan nama saya jugalah. Okey, saya akan guna Mizwan. Okey, nama saya adalah Muhammad Izwan. Kemudian shop name ni kita boleh masukkan lah nama kedai kita. Mungkin saya akan masukkan nama EM.
Okey, tak apa. Shop name ni sebenarnya boleh tukar. Tak apa masukkan apa-apa saja dahulu sebab selepas ni kita boleh tukar balik. Kemudian masukkan gender lah. Sama ada male atau female. Okay, kemudian masukkan korang punya date of birth. Okay, date of birth ni. Saya nak pilih tahun 3. Okay, kemudian klik save ataupun sebelum nak klik save ni korang boleh masukkan image dululah, boleh select image. Tapi yang ni pun tak apa, boleh lakukan kemudian. Saya akan masukkan image ni kemudian lah. Jadi saya akan klik save dekat sini. Saya akan klik save dulu. Okay, dia akan tanya dekat sini, are you sure you want to change your username to Mizuan? Sebab apa? Sebab dia hanya boleh tukar sekali saja. Jadi saya akan klik OK. Kita tengok sama ada username tu dah ada orang ke belum. Okay, dah berjaya, maknanya username dengan kedai tu belum ada orang ambil lagi lah. Biasanya kalau ada shop name tu sama nama, dia akan keluar error lah, kata shop name tu duplicate. Okay, jadi dah selesai saya punya profile update. Kemudian dekat sini korang tengok dia dah tukar secara automatik nama saya lah. Bukan nama username tu lah. Nama username saya adalah Mizwan. Jadi kemudian korang boleh tukar password dekat sini. Tapi saya nak bagi tahu, bila korang register melalui akaun Gmail, bila korang log out, okey saya tunjuk bila korang log out balik, okey, dan nak log in balik, korang just pergi balik ke sini. Okey, klik ke sini dan just pilih email yang korang register tu. Jadi dia akan automatic masuk ke dalam akaun anda lah, atau akaun korang lah. So jadi tak perlukan username, password apa semua tu tak perlu sebab kita dah register melalui Gmail. Okay, tapi kalau korang nak change password, katakan korang nak masukkan password, username, pakai username Mizwan macam saya tadi, Mizwan. Dan new password, korang masuklah kat sini. Yang ni kena buat new password barulah. Okay. Tapi sebab kita belum ada nombor telefon lagi, jadi benda ni tak pakailah. Okay, jadi pertama kita dah siap register account seller. Jadi apa yang perlu lakukan sekarang ni adalah korang just pergi ke seller center ni, ataupun korang boleh juga masukkan bank card ni terlebih dahulu. Okay, korang masukkan account bank. Ini tujuan dia sebenarnya untuk, sebagai seorang seller, korang kena ada account bank lah untuk terima duit ataupun untuk keluarkan duit. Tapi sebagai seorang pembeli pula, account bank ni mungkin untuk issue refund, tapi tak rasanya. Sebab kalau sekarang ni issue refund adalah melalui Shopee Pay. Okay? Shopee Pay. Tapi kalau korang nak top up Shopee Pay, kena juga pakai bank account lah ataupun debit card ni. Korang just boleh masukkan kemudian lah. Okay? Yang ni boleh masuk sendiri kot. Saya tak perlu tunjukkan. Cuma saya nak tunjukkan yang bahagian center, seller center ni. Korang pula. Korang klik dekat seller center tu. Kemudian akan ditunjukkan pop-up ni. Yang ni korang boleh baca. Dia nak bagi tahu yang bahagian shipping. Okay. Shopee supported logistic. Maknanya kita boleh gunakan courier ni. JNT, DHL, Ninja Van, Citylink Express. Untuk kita punya, kita punya channel untuk kita buat penghantaran. Okay, untuk buat penghantaran lah. Courier untuk kita buat penghantaran bila kita masukkan produk nantilah. Okay. Korang just accept je, tick dekat bahagian ni dan korang just klik accept. Kemudian korang kena masukkan nama. Okay, masukkan nama dulu. Masukkan phone number. Kemudian masukkan address. Pilih area mana. Okay. Dan masukkan alamat. Okay. Saya just masukkan simple je sebab saya just nak tunjukkan. Nanti korang boleh, tapi korang masukkan alamat betul lah. Sebab apa? Alamat ni akan digunakan nanti untuk ni.
Dekat bawah ni dia ada dah bagi tahu ni untuk default address kita, pick up address kita dan return address. Default address ni tempat kalau kita membeli dia akan hantar dekat alamat ni lah. Pick up pun sama. Pick up ni maknanya kalau courier tu datang untuk pick up, dia akan datang pick up dekat alamat ni. Return address pun sama. Kalau kita issue refund atau kita, ada customer nak return barang kita, dia akan hantar ke alamat ni juga. Okay, jadi kita just klikkan confirm sahaja. Okay, klikkan confirm. Dan update successful. Okay, update successful. Jadi dekat sini dah selesai proses pendaftaran sebagai seorang seller. Jadi selanjutnya korang kena pergi ke bahagian shipping setting. Okay, shipping setting. Dekat sini dia dah listkan beberapa courier, okay, beberapa channel yang kita boleh pilih. Sama ada Post Laju, DHL, Ninja Van, okay, JNT apa semua tu, dan Citylink tu. Jadi saya akan pilih JNT lah, saya akan pilih JNT sebab dekat tempat saya ni JNT yang paling senang dan paling cepat berurusan. Okay, saya akan klik confirm. Kita boleh pilih dua channel, sama ada JNT Express dan Post Laju punya ni lah, courier lah. Nanti bila customer buat pembayaran, dia akan nampak dua. Dia akan nampak dua, sama ada Post Laju dan JNT, dan dia boleh pilih dia nak guna mana satu. Dia nak guna Post Laju ataupun dia nak guna JNT Express. Nanti bila kita nak print waybill tu nanti, dia akan tengok pilihan mana yang customer pilih. Okey, jadi kita tahulah dia pilih Post Laju atau JNT Express. Jangan bila dia pilih Post Laju kita pergi hantar kat JNT lah. Okey, macam tu lah. Okey, untuk saya akan pilih JNT lah. Okey, jadi just klik, dia automatic akan save lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak setting yang lebih lanjut. Okey, dekat bahagian sini. Dekat bahagian setting ni ada lagi. Okey, my address. Okey, Shopee shop setting ni. Okey, shop setting ni banyak lagi yang kita nak letak. Okey, kemudian kita nak decorate. Kita nak hias kita punya kedai tu macam mana. Okey. Dekat bahagian sini, shop ni, shop decoration ni. Kita nak hias kedai kita macam mana nanti supaya kedai kita menarik di pandangan buyer. Okey. Jadi untuk pendaftaran sebagai seller dekat Shopee ni sampai sini dulu. Okey, nanti kita akan go through lebih lanjut dalam video yang seterusnya. Saya harap korang boleh tengok video yang akan saya upload kemudian berkaitan dengan Shopee. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.